Okay. So malam ni kita akan berkongsi berkenaan dengan digital marketing, iaitu berkenaan dengan sales marketing funnel. Kalau semalam kita dah berkongsi berkenaan dengan sales funnel, ataupun sebelumnya kita berkongsi berkenaan funnel, apa tu funnel, seperti yang kita dah kongsikan semalam, corong, dan kenapa kita kena memahami funnel. Pertamanya, untuk kita kenal kumpulan sasar kita nak kenal pasti kempen marketing kita. Ketiga, kita nak jimatkan bajet dan masa kita. Keempat, lebih efisien dan produktif. Dan kelima, menepati hasil yang diharapkan. So, ini adalah sales funnel. Seperti yang saya dah kongsikan kepada anda semuanya, kita ada kempen awareness. Awareness tu untuk orang kenal kehadiran kita dalam pasaran. Siapa? Awareness kepada stranger. Okay, lepas tu apabila stranger ni kita nak buatkan mereka berminat, so kita kena buat kempen-kempen yang menggalakkan mereka ni supaya menjadi customer kita, prospek kita. So dipanggil interest. So ada aktiviti yang berkaitan macam event, ataupun apa, mungkin ada badut ke, ataupun ada pertandingan dan sebagainya. So itu adalah interest, okay, untuk membuatkan mereka menjadi prospek. So apabila mereka dah jadi prospek, maka kita nak jadikan mereka jadi customer, maka kita perlu ambil kira minimum kriteria yang membolehkan mereka ini layak sebagai customer kita. Jadi kita akan tawarkan kempen-kempen yang tertentu berdasarkan apa yang kita faham, yang kita tahu pada mereka ni tadi, maka mereka akan jadi customer. So bila mereka dah jadi customer, maka kita kena buat satu lagi cara untuk membuatkan mereka ini menjadi repeat customer, ataupun kita panggil klien kita. So mereka ni lah akan jadi referral sales kita. Mereka ni lah juga yang akan mungkin menjadi dropship kita, menjadi follower kita, pengikut setia kita, pengikut tegar kita. Itu dia panggil sales funnel. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak bawa pada tuan-tuan ialah berkenaan dengan marketing funnel. Okay, so marketing funnel, kalau tuan-tuan perasan, corongnya lebih kurang sama. Dia ada stranger, ada prospek, dia ada customer dan juga klien. Dia sama. Okay, cuma bezanya ialah dari segi strategi. Itu dia perbezaan dia. So apa dia marketing funnel? Marketing funnel ni adalah satu corong pemasaran. Okay, tadi sales tu ialah jual, dia lebih pada closing. Okay, tapi marketing funnel ni lebih kepada proses yang lebih panjang sebenarnya. Okay, dia adalah pergerakan customer kita, okay, ataupun customer journey. Okay, dia yang saya kongsikan pada malam ni, dia kira simple jugalah, sebab kita nak belajar benda yang paling asas. Jadi pasal tu kenapa kita kongsikan benda yang sangat lebih kurang sama dengan sales funnel. So kena ingat, sales funnel ni sebahagian daripada marketing funnel. Marketing funnel ni lebih panjang sebab dia proses dia lebih panjang. Dia ada melibatkan R&D, survey dan sebagainya. Cuma yang saya nak kongsikan malam ni adalah kita nak sesuaikan dengan digital marketing. Sesuaikan dengan keperluan tuan-tuan untuk memahami customer journey. Tuan-tuan sebelumlah mereka ini menjadi sales, customer kita. So dalam skrin ni adalah perbezaan antara duanya. Hanya tinggal lagi pada kempen-kempen ataupun aktiviti yang berkaitan yang perlu kita laksanakan. Bagaimana mereka ni kita nak convert jadi prospek, customer dan juga klien. So far dapat tak tuan-tuan dekat sini? Kalau dapat, minta tolong komen 1 dulu. Okay. Bila nak gunakan sales funnel versus marketing funnel? Okay, dia sebenarnya Tuan Mutalib, untuk sales funnel ni dia sebahagian daripada marketing funnel. Dia sales. Kalau perasan dalam jabatan, kita ada sales department, kita ada marketing department. Ataupun mungkin kalau company tu tak besar, dia akan gabungkan antara sales dengan marketing. Tapi sebenarnya antara sales dengan marketing ni, dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, sebahagian sales, aktiviti sales tu adalah dalam marketing. Okay, marketing ni adalah kempen pemasaran. Dia aktiviti ataupun proses untuk kita nak bawa satu-satu customer tu daripada mula sampailah dia menjadi customer kita. Okay, kalau sales ni dia lebih kepada jualan. Okay, saya bagi contoh lah. Okay, saya bagi contoh untuk lebih mudah. Okay, kalau tuan-tuan perasan, pernah tak tuan-tuan tengok adanya Petronas buat iklan? Okay, Petronas ni dia buat iklan. Okay, dia lebih, ini adalah advertising. Okay, dalam advertising pun dia ada dua bidang. Satu, above the line advertising. Okay, saya kongsikanlah info sikit. Yang keduanya adalah below the line advertising. So apa dia above the line advertising?
seperti billboard, TV, newspaper dan sebagainya. So below the line advertising ni seperti flyers ataupun event dan sebagainya. So dia dua-dua ni saling melengkapi. Sama jugalah dengan sales and marketing. Kedua-duanya saling melengkapi. Kalau kita buat marketing saja tak ada sales pun tak boleh juga. Tapi kalau kita nak buat sales tanpa marketing, maka itulah kita akan jadi salesman sepanjang masa. Kita akan sentiasa nak cari sales. Sebab tu nanti ke satu tahap kita akan rasa penat. Kenapa kita perlukan marketing? Di sinilah nak saya kongsikan customer journey tadi. Customer journey ni supaya tuan-tuan akan faham di setiap checkpoint ni, tuan-tuan akan tahu macam mana nak convert mereka. Okey, ataupun macam mana nak tackle, ataupun macam mana nak mendekati mereka. Jadi tuan-tuan akan faham apa keperluan yang sesuai untuk ubahkan mereka daripada stranger sampailah menjadi klien. Okey, saya bagi contoh tadi. Contoh macam Petronas. Okey, Petronas ni perasan tak dia buat iklan setiap perayaan dia akan buat iklan. Dia akan ada iklan berkenaan dengan Hari Raya, Tahun Baru, lepas tu ada iklan berkenaan dengan Chinese New Year, kan? Ataupun Merdeka. Jadi iklan ni, kalau tengok pada iklan tu, iklan dia memang best. Iklan dia memang best, betul. Puan Mardina memang antara iklan yang best saya suka follow ialah iklan Petronas. Dia menyentuh perasaan. Tapi perasan tak, dekat iklan tu dia tak ada cerita pun pasal minyak. Langsung tak ada cerita pasal minyak. Perasan tak? Kan? Tapi mereka, kita tahu mereka adalah syarikat minyak. Kerana dia dah membina jenama dia sebagai syarikat minyak. Tapi katalah, sepanjang 2 tahun ni, Petronas tak buat iklan langsung. Iklan berkenaan dengan perayaan ni tadi. Agak-agaknya apa kita rasa? Kehadiran mereka ni dalam pasaran. Adakah mereka ni, okey ke tak Petronas ni hidup lagi ke tak Petronas ni? Tengok kedai banyak je. Tapi apa? Kita tak dapat rasa dia berada dalam depan mata kita, telinga kita tak dengar dia punya bunyi Petronas punya tagline mungkin dan sebagainya. Jadi bila selama 2 tahun kita tak dengar, maka kita pun akan tak rasa untuk dekat dengan Petronas. Maka nanti kita akan mula dekat dengan mungkin Shell, V-Power, Vroom, lebih kilometer dan sebagainya. Contohnya macam tu kan. Jadi inilah antara marketing, namanya marketing. Tujuan mereka buat iklan setiap perayaan tadi adalah untuk awareness ataupun mereka nak kehadiran mereka tu dirasai. Itulah sebabnya Puan Mardiana akan rasa tertunggu-tunggu iklan-iklan daripada gergasi-gergasi syarikat minyak ni, ataupun MNI company, multinational company. Sebab itulah mereka ni kalau perasan dia tak akan jual. Dia tak akan jual pasal minyak dan sebagainya. Dia hanya akan ceritakan pasal nilai-nilai hidup yang menyentuh emosi. Pasal apa dia nak sentuh emosi? Kerana dia nak tanam dalam kepala kita ialah brand dia, jenama Petronas tadi. Jadi kalau dia cerita pasal negara, kemerdekaan, maka kita akan lebih dekat semangat patriotik kepada Petronas. Maka kalau kita nak balik pasal dia cerita pasal perayaan, dia akan cerita pasal kasih sayang, dan kita akan balik, mesti kita akan singgah ke stesen Petronas dan sebagainya. Jadi dia nak wujudkan perasaan tu, emosi tu, dia nak kacau emosi kita dengan iklan mereka. Ini dia panggil marketing. Okay? Tujuan marketing ni lah adalah untuk dia nak tarik kita masuk ke dalam dunia dia. Dapat tak? Itu adalah proses marketing. Tapi kalau dalam sales, dalam sales dia adalah proses untuk membeli produk dia. Macam sales Petronas tadi. So bila dia buat marketing, so nanti dia akan ada kempen lain, mungkin selang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan daripada kempen iklan yang utama ni tadi. So pada masa itulah dia akan cerita pasal kehebatan minyak dia, minyak pelincir ataupun minyak juara dan sebagainya. Dia akan ceritakan. Jadi itu lebih pada sales. Itu bukan marketing. Marketing ni dia lebih besar, tapi yang itu dia akan halakan kita dalam skop yang dah lebih kecil. Dia nak kita ada ambil action. Itu dalam funnel lah. Itu sebahagian daripada funnel. Okay? So dapat tuan-tuan?
Ini secara ringkas. Dia sebenarnya kalau nak cerita marketing ni panjang. Maknanya kita kena buat marketing dah kena dengan produk lain. Maknanya kita buat marketing tak ada kena. Yes. Di awalnya kita akan buat marketing tak ada kaitan pasal produk. Sebab tu dia ada hard sale dengan soft sales. Dia kalau kita terus cerita pasal produk saja, maka kita habislah, orang tak akan suka. Contoh, kalau tuan-tuan jual insurans. Tuan-tuan jual insurans, kalau tuan-tuan jual insurans, kalau dia cerita pasal insurans saja, maka kita pun tak suka dengar. Lepas tu dia akan cerita pasal mati, lepas tu dia cerita pasal ditinggalkan dan sebagainya. Cuba tengok dari konteks yang lain cara jual insurans. Contoh sebab yang biasa sekarang ni kita nampak dekat FB, macam saya selalu nampak orang tengah promote insurans. Dia cerita pasal mati, dia COVID dan sebagainya. Jadi itu antara cara jualan yang mereka buat. Tapi kita sebagai pembaca, kita tengok kita suka ataupun tak. Kita selesa ke tak. Mungkin pendekatan tu ialah kita berkongsi dahulu. Berkongsi matlamat, strategi, pengurusan dan sebagainya. Barulah kita akan cerita berkenaan dengan benefit atau sales berkenaan plan-plan insurans tadi. Contoh. Okay, next. So, dia dalam sales ni and marketing ni, dia ada kejap lagi lah saya akan kongsikan dia punya flow-flow. Cuma apa yang saya nak minta daripada tuan-tuan, okay, ialah kalau selepas kelas ini, pastikan tuan-tuan terus buat draw, lukis. Okay, tuan-tuan lukis, tuan-tuan punya funnel. Sebab sekarang ni, tuan-tuan macam saya katakan semalam, cuba tengok customer anda sekarang ni berapa banyak. Prospek berapa banyak. Okay, pembeli sedia ada berapa ramai. Okay, jadi kena tengok. Daripada situ, perlu tak tuan-tuan akan buat marketing? Ataupun mungkin tuan-tuan kena buat sales funnel. Jadi penting untuk lukis supaya tuan-tuan dapat dia punya peta ataupun mapping. Okay. So, terus. So, marketing funnel. Okay, pertamanya kita kena tahulah apa dia itu trafik. Okay. Trafik ni ialah kita nak tarik. Okay, kita nak tarik stranger untuk datang pergi ke kita punya kolam mungkin, ataupun kita punya link, ataupun kita punya website dan sebagainya. Okay, jadi sebelum tu kita kena kenal lah siapa ini stranger. Okay, so stranger ni ialah audien yang kita yang belum kenal kita dan sedang berlegar-legar dekat mana. So ingat hari ni kita bercakap berkenaan dengan digital marketing. So kita kena tahu mereka ini berada di mana. Jadi kita kena tahu mereka ni mungkin berada di Facebook, mereka mungkin berada di Instagram, mungkin mereka berada di TikTok, mungkin mereka berada di apa lagi platform yang ada. Okay? Jadi kita kena tahu WhatsApp. Jadi kita kena tahu mereka ni berada di mana. Jadi apabila kita dah tahu mereka berada di mana, maka kita kena buat trafik. Kita kena buat jalan supaya mereka ni akan masuk kepada kita punya website, kolam ataupun FB ataupun WhatsApp kita. Jadi kita kena buat. So apa strategi yang kita kena laksanakan? Okay, kita kena buat, kita kena cari mereka. Cari mereka dekat platform tadi, FB ke Instagram ke. Lepas tu kita kena jemput mereka. Cari dan jemput. So bila kita dah dapat cari kawasan tu, katalah kita pergi FB group contohnya. Kita pergi masuklah FB group. So kita kat FB group tu ada ramai prospek. Maka kita nak jemput mereka. So bagaimana kita nak jemput mereka? So kita berikan mereka tips-tips yang berguna untuk mereka datang kepada kita punya website dan sebagainya. So di sinilah kita perlu buat satu link, ataupun mungkin kita ada Google Form, ataupun mungkin kita buat survey. So ini yang kita akan panggil sebagai database. So apa yang perlu kita buat? Pertamanya ialah kita kena kongsikan link. Link, website, FB, email, WhatsApp ataupun Google Form. Okay? Lepas tu, bila mereka kita kongsikan link, mereka ni kita akan kongsikan manfaat. Okay, sebagai contoh. Okay, tuan-tuan dah masuk dekat FB group. Okay, bila dekat FB group, okay, siapa berminat nak belajar masakan Western? Contoh. Okay.
Siapa berminat nak belajar masakan western. Okey, berminat sila klik link berikut. So mereka pun akan klik link tadi. So mereka akan masuk dalam grup WhatsApp tuan-tuan mungkin. Ataupun mereka akan masuk ke dalam Google Form tuan-tuan. Ataupun mereka akan masuk dalam email tuan-tuan. Nampak tak? Jadi itu yang kita kena cari mereka di mana dan kita jemput. Dan of course bila kita jemput mereka, kita kena offer sesuatu manfaat supaya mereka datang kepada kita. Okay. So dapat tuan-tuan. Okay. So itulah dia trafik. Kita cari di mana mereka ada, kita buatkan laluan untuk tarik mereka menggunakan link kita dan mereka akan masuk ke FB, IG, website ataupun WhatsApp kita. So setakat ni dapat tuan-tuan. Kalau dapat tekan 1, kalau tak clear tekan 2. Okay, alhamdulillah. Okay, ada tadi pertanyaan saya cuba dapatkan. Maaf tuan, mencela. Boleh besarkan slide tak? Tak nampak kecil. Lama, saya punya slide ni ini yang maksimum saya rasa. Puan. Saya cuba tengok macam mana. Sebabnya saya pakai ni ialah slideshow. Saya nak kena setting je. Saya cuba. Okey. Setakat ni saya tak dapat pula tempat dia punya. Maaf puan, saya tak dapat nak besarkan slide-nya. Tak apa, nanti don't worry, ada slide dan juga rakaman kita akan bagi, nanti boleh follow yang tu. Okay. So, okay, alhamdulillah Fon Fudia Mutalib dapat 1. Okay, next. So, yang keduanya, so itu adalah corong yang pertama daripada orang yang tak kenal. Kita dah cari mereka di kolam-kolam tertentu, di FB ataupun grup-grup tertentu, maka kita buatkan laluan dengan kita bagi link untuk mereka klik. Kenapa mereka kena klik link tu? Sebab kita nak kongsikan manfaat tadi. Apa manfaat dia? Tips-tips kewangan, tips kesihatan ataupun macam sekarang ni tips kelas digital marketing asas. Maka kita klik link tersebut, mereka pun akan masuk dalam grup WhatsApp ataupun FB, Instagram, website kita. So, apabila mereka masuk, okay, maka di sinilah mereka ini akan menjadi prospek kita. Jadi kita kena buat leads. Leads tadi itulah dipanggilnya link tadi. Klik link tadi. So siapa prospek? Ini pun penting, tuan-tuan kena faham. Paling penting kalau dalam digital marketing ni, bagi saya kalau antara stranger tu mungkin kita just general saja, tapi yang paling penting ialah prospek. Tuan-tuan kena kenal pasti prospek ni betul-betul, sebab prospek ni lah yang akan menjadi punca kepada sales tuan-tuan. Jadi kena jadikan mereka ni sebagai prospek, dan bila mereka jadi prospek, kena cari minima kriteria. Ini ayat yang saya selalu gunakan untuk mereka jadi customer kita. So siapa prospek? So mereka ini adalah audience ataupun stranger yang sudah klik link tadi. Okay? Ataupun mereka ni juga yang dah isi borang survey. Ataupun mereka ini yang sudah berada dalam grup WhatsApp kita. So mereka ini adalah prospek. Ataupun mereka ini berada dalam FB group kita. Jadi kita dah kumpulkan mereka. Pasal apa mereka dalam grup WhatsApp kita? Sebab mereka dah tunjukkan minat kepada apa yang kita cuba kongsikan. Sebab tu mereka jadi prospek. Jadi strateginya ialah kita kena tingkatkan minat mereka. Okay? Dengan kempen ataupun info yang menarik, ataupun kita kena bina content marketing, dan di sinilah perlunya untuk kita urus database. Okay. So apa yang perlu kita buat? Yang kita perlu buat ialah lead. Okay. Kita kena tingkatkan engagement, kita kena kongsikan manfaat, dan kita kena kongsikan testimoni. So bila mereka dah jadi prospek, maka 3 benda inilah yang perlu kita kongsikan kepada mereka. Kita kena sentiasa ada engagement dengan mereka. Lepas tu kita kongsi benefit tadi, dan kita kongsikan testimoni ataupun kita kongsikan aktiviti kita. Contoh kalau tuan-tuan jual produk, katalah sambal, krepek, aiskrim contohnya, maka tuan-tuan update aktiviti, contohnya baru restock 100 carton
100 botol. Itu pun boleh kongsikan selain daripada testimoni pengguna. Jadi inilah pentingnya apabila mereka dah masuk dalam kita punya kolam ataupun kita punya FB group, WhatsApp group, maka kita kena kongsikan ilmu-ilmu yang berkaitan kepada mereka supaya mereka ini akan kita tingkatkan minat mereka kepada kita punya produk. Okey. So dapat tuan-tuan, part yang kedua ni, marketing. Okey. Okey. So saya teruskan ya. So yang ketiga je, apabila mereka ini dah jadi prospek kita, maka kita perlu conversion. Kita perlu convertkan mereka ni supaya mereka menjadi customer. Kena ingat ni part ni saya kritikalnya ialah pada prospek sebenarnya. Bukan kritikalnya pada customer. Kritikalnya ialah pada prospek tadi. Okay? Jadi prospek ini kita nak jadikan customer, so kita kena buat conversion. Dia panggil conversion lah dalam digital marketing juga. Okay? So apa dia? Customer tadi pembeli yang pertama kali ataupun baru membuat pembelian. So mereka strateginya ialah kita buat tawaran yang menarik. Tawaran yang terhad, ada diskaun ataupun percuma, dan kena pastikan ada call to action. Ataupun kalau dalam sales pitch kita kena close mereka. Jadi call to action ni lebih kurang macam kita close customer lah. Kita kena ada button untuk mereka tekan, katakan nak beli ataupun learn more. Kalau dalam Facebook dia ada learn more ataupun dia ada link WhatsApp, ada macam-macam lagi lah button-button. Jadi call to action tu ialah lebih kurang maksudnya seperti button. Tapi kalau tuan-tuan berkomunikasi dalam WhatsApp, maka tuan kena lead, kena bawa dia untuk dia bercakap saya nak beli. Tapi kalau nak tunggu dia beli, dia tak akan jawab dia nak beli. Jadi tuan-tuan kena ada satu ayat, okey, untuk pembelian tuan prefer package A ataupun B. Jadi itu call to action lah namanya. Untuk pembelian ni kita ada promosi A, promosi hari ni sehingga pukul 12 malam. Okey, promosi yang kita ada, promosi pertama harga dia RM10, 3 pieces contohlah Lepas tu promosi yang kedua RM20, 5 pieces. Okey, tapi yang sekarang ni tinggal lagi 2 stok. Okey, promosi C. Tinggal 2 lagi puan. Contohnya. Okey, tinggal 2 lagi, harga dia RM30, dapat 7 pieces, 8 pieces contohnya. Apalah pieces tu, contohnya botol ke apa saja kan. Nak ceritakan, kita kena buat satu offer yang dia tak boleh nak tolak. Ataupun satu offer yang membuatkan dia kena buat keputusan yang cepat. Pasal apa kita boleh buat offer tadi? Tu kena tanya tu. Jangan main buat offer tanpa kita selidiki dulu dia punya kebolehan untuk membeli. Sebab tu saya katakan prospek ni kita kena tahu mereka punya minima kriteria. Contoh apa minima kriteria? Satu, dia ada duit. Kedua, dia memang ada masalah untuk perlukan barang ni. Ketiga mungkin dia ada duit. Satu, dia perlukan barang tu. Ketiga, mungkin dia tunggu gaji lah. Dia tunggu gaji tu katalah 24 hari bulan. Jadi kita dah tahu minima kriteria dia akan ada duit sebanyak RM100 pada 28 hari bulan bila gaji nanti. Jadi sebelum dia beli produk lain pada 28 hari bulan, maka kita kena follow up. So hari masa kita follow up tu, Assalamualaikum puan, Alhamdulillah puan minta saya follow up hari ni. So saya sebenarnya dah simpankan, ada 3. Okey, ada 3 lagi. 3 lagi, katalah 3 lagi set tudung. Yang color merah, biru dengan hijau. Okey, sebab nak bagi puan dapatlah at least merasa tudung ni. Okey, cuma hari ini sebab tinggal 3 saja. Okey, last offer kita boleh bagi harga dia ialah RM78 contohnya. Okey, cuma RM78 itu pun dah ada orang book dah. Ada orang book 2 dah. Tinggal lagi dia nak pilih color dan sebagainya. Nampak tak cara kita nak offer pada mereka macam mana? Dia rasa macam alamak, tak ambil rugi. Nak tunggu kang orang ambil pula, lepas tu harga pula hari ni saja, besok harga lain dah. So nampak tak masa kita nak buat conversion ni tadi. Jadi ini penting. So apa yang kita perlu offer pada mereka, inilah antara benda-benda yang kita boleh offer.
Pertamanya, kita kena tetapkan waktu promosi terhad. Tuan kena buat. Janganlah buat promosi hari Rabu, lepas tu besok pun ada lagi promosi. Lusa ada lagi promosi. Dia tak boleh. Dia kena ada waktu-waktu tertentu. Satu promosi yang kedua promosi yang lebih khusus, yang ketiga promosi gila-gila lah contohnya. Jadi dia tak boleh promosi tu sepanjang masa. Kalau sepanjang masa itu bukan promosi dah tu namanya. Tu kena faham. Yang keduanya, juga kita kena buat happy hours. Ini pun sama juga berkaitan dengan masa. Kalau siapa yang biasa pergi ke Maidin, okay, nanti dia akan tengok, dah ramai orang ni. Dia tengok, ada ramai, ada lebih kurang 100 ni. Lepas tu dia ambil lah stok dalam 30. Okay, kita nak buat happy hour hari ini dalam masa 30 minit. Dan dia pun cerita, siapa baju Melayu, lepas tu ada butang, lepas tu ada samping, lepas tu ada baju Melayu, butang, samping. Biasa 3 tu lah. Okay, harga biasa dia kata RM250. Hari ini, okay, kita akan bagi sebanyak RM200 sahaja. Jadi kita pun diskaun RM50. Tak nak happy hour, so kena beli dalam masa 30 minit. Lepas itu dia buat lagi, dia tambah lagi sikit. Okay, untuk 10 yang pertama, saya akan bagi sebanyak RM150, dia kata. Agak-agak tuan rasa dalam 100 orang tu tak jadi gempita tak kawasan tu. Akan jadi berebut-rebut tak mereka. Agaknya. Bila dengar daripada 200 jadi 250 jadi 200 dalam masa 30 minit. Lepas tu dia buat offer lagi dalam masa yang sama untuk 10 yang pertama. Okay, dapat harga 150. Mau tak berebut mereka? So bila mereka dalam keadaan berebut-rebut ni pula, orang yang di luar mungkin daripada premis tu ataupun tingkat yang lain, dia nampak apa yang tengah kecoh dekat bawah ni. Tengok, tengah pilih baju Melayu. Pasal apa mereka tengah pilih baju Melayu? Kita yang duk relax ni sebenarnya dah tertanya-tanya apa benda lah kat bawah ni. Kita pun, macam ada something good je orang kata. Kita pun pergilah follow, turun ke bawah tingkat 1. Tengok apa offer tadi. So nampak tak? Ni strategi marketing. So kita nak conversion customer kita tadi. Lepas tu bila dapat tahu rupanya mungkin harga tu 250 tu boleh je dapat harga 200. Cuma dia buat happy hour tu untuk mempercepatkan. Dia nak tekan supaya kita boleh membuat pembelian dengan pantas dan cepat. Okay, dapat tuan-tuan? Itu baru yang kedua. Sebenarnya seronok bila nak buat cerita pasal marketing ni. Dia banyak lagi sebenarnya. Cuma yang kita dapat kongsikan pada anda ni dalam waktu yang terhad ni sangatlah asas. Tapi insyaAllah saya akan cuba bagi yang orang kata yang bermanfaat kepada anda. Okay, dapat Okay, kalau dapat cuba komen dulu. Nak tengok tuan-tuan punya dapat follow dengan saya ataupun tidak. Okay, Puan Madiana kata dapat. Alhamdulillah. Okay, Tuan Haryadi. Okay, Cun. Okay, next. So next ialah berkenaan, ni offer dah saya cerita tadi. Okay, next ialah berkenaan dengan client. So di sini ialah kita nak lebih action. Apa maksudnya? Okay, lebih action. Kita nak jadikan customer ini adalah sebagai klien kita. So siapa dia klien ni? Pertama kita kena faham siapa. So mereka ni yang membuat pembelian, yang sedang membuat pembelian ataupun pembeli sedia ada, ataupun repeat customer ataupun regular customer kita. Ini adalah klien. Okay. So strateginya ialah kita kena, macam mana kita nak membuatkan mereka jadi klien. So kita kena buat package-package tertentu, ataupun pembelian combo ke, tawaran khas ke, tawaran terhad lagi ke kepada mereka ni, untuk mereka ni akan membeli. Okay, kena ingat dalam masa mereka membuat pembelian yang pertama, mereka ini juga boleh menjadi klien, diistilahkan sebagai klien. Kenapa? Itu kena tanya kenapa. Okay. Kerana masa mereka buat pembelian tu, kita juga boleh upsell. Maksudnya upsell ni kita boleh buat combo untuk dia beli bukan setakat 1 tapi 2-3 pieces. Atau lebih lagi produk daripada apa yang dia nak. Jadi di sini sebenarnya kita kena tahu macam mana tawaran yang
yang sesuai kepada dia. Sebab ada customer ni dia akan jadi rambang mata bila dia bagi percuma. Dia akan jadi rambang mata bila kita bagi dia diskaun. Sebab kita ni suka benda percuma. Itu kena tanya, pecah. Contohlah apa sajalah. Okey, tuan beli harga 100 dapat percuma mak. Beli 200 dapat percuma bag. Beli 300 dapat percuma buku ataupun diary. Jadi mungkin sebenarnya harga diary berapa saja. Tapi dia terpaksa beli 300 tadi kerana diary itu mungkin eksklusif. Jadi kita pun dapat jimat kos daripada situ kerana kita dah hit, kita dah pump ataupun kita dah besarkan nilai pembelian mereka tadi. Jadi mereka ni walaupun first time beli pun boleh jadi klien kita. Untuk pembeli yang sedia ada ataupun yang buat repeat sale, ini kita kena tawarkan mereka macam mana. Ini mungkin jika kita ada produk baru, maka kita buat perah jualan dahulu. Macam AirAsia buatlah. Kan biasa dengar AirAsia, dia akan buat dulu kepada ahli 2 hari untuk booking. 3 hari. 3 hari untuk booking tiket. Pergilah ke mana-mana pun. Tapi dalam masa 3 hari, dia akan tawarkan 2 juta tempat duduk percuma. Tapi keutamaan kepada ahli dahulu. Nampak tak? So, bila ahli dah beli, baru dia open. Selepas 3 hari, open kepada yang lain. Ataupun mungkin, tuan ada harga pengenalan. Okay, harga pengenalan tadi, katalah 1 Oktober, tuan nak membuat jualan, tapi tuan bagi harga pengenalan kepada pengguna sedia ada dahulu. Katalah diskaun 20%. So, mereka akan buat perah pembelian dan deliverynya pada 1 hari bulan. So, sama. Okay. So, apa yang kita perlu buat, ada 3 yang saya boleh senaraikan. Pertamanya ialah kita tawaran pembelian combo. Yang keduanya ialah tawaran pembelian seterusnya. Maksudnya apa? Dia dah beli yang pertama, next purchase tuan akan dapat 10% diskaun. Next purchase lagi dapat lagi 5% diskaun. Itu. Ataupun kalau tuan perasan dekat mall, kita beli baju, harga baju tu katalah harga dia RM50. Okey, untuk second item dia bagi 50% diskaun. Itu pun sama. Itu pun strateginya lebih kurang sama. Jadi beli 2 baju dapat harga baju yang kedua dengan harga 50%. Ataupun yang ketiga, kita membuatkan program membership, program keahlian ataupun kesetiaan. Setiap kali mereka membeli, dapat poin. So, dengan poin-poin tersebut, mereka akan dapat percuma gift dan sebagainya. Contoh kalau kita pergi Giant ataupun Tesco. Perasan tak dia bagi kita ada satu kupon kecil untuk kita chop. Minimum pembelian RM50 dapat 1 chop. Sampai 10 chop nanti dia akan bagi kita kuali percuma ataupun dengan harga diskaun. Daripada 300, mungkin harganya kita tinggal bayar RM50 saja. Jadi kita pun pergilah berkejar-kejaran untuk membuat pembelian dekat Tesco ataupun Giant. Okay? So, itu dia tuan-tuan. 4 saja yang benda asas yang perlu kita fahami berkenaan dengan customer journey. So, di sini saya bagi contoh pada tuan-tuan supaya nampak bagaimana benda ni berlaku ataupun proses dia yang ada. Saya bagi contoh dekat Facebook lah. Okay. Okay, so kalau jika kita berniaga banyak main dekat Facebook, maka Facebook ni ada banyak stranger yang kita tak kenal. Dan kita pun masuk ke dalam FB group. Contohnya kita pergi FB group. So dekat FB group tu, kita tengok sama ada kita post ataupun kita komen. Sebab kita nak buat engagement dahulu dengan orang yang dalam Facebook tadi. So katalah kita post. So agak-agak kalau kita post, ada tak orang komen? Kadang-kadang ada yang komen, kadang-kadang tak ada yang komen. Bergantung kepada copywriting kita. Ataupun kita komen mereka punya post. Tengok orang ni macam berminat dengan apa yang kita utarakan. Maka kita komen. Kita komen, kita like dan apa saja apa yang dia punya posting. So, lepas tu nanti, mulalah kita akan menjalankan kerja-kerja kita. Sama ada kita PM secara personal ataupun kita komen dekat dia punya posting. Jadi itu dia punya cara. Selepas itu, so mereka ni pun kita akan bagi satu link. So katalah siapa berminat untuk belajar menjahit contohnya tadi. So jika berminat, sila klik link berikut. So mereka pun akan klik link. Okay, so bila mereka klik link saja, so mereka pun akan masuk dalam grup WhatsApp. So bila mereka masuk dalam grup WhatsApp, mereka ini dah boleh dipanggil sebagai prospek. Pasal apa? Kerana mereka dah menunjukkan minat untuk belajar
kelas-kelas menjahit tadi. So, dalam kelas tu tadi, dalam grup tadi, so tuan-tuan bagilah manfaat yang sepatutnya. Apa saja manfaat yang berkaitan tips menjahit, apa tips jahit baju kurung, tips jahit seluar, tips potong baju dan sebagainya. Lepas tu bila mereka dah jadi prospek, maka tuan-tuan pun akan tengok apa mereka punya minat dalam tu. Jadi tuan-tuan kena buat pengesahan minat mereka. Contohlah ada siapa yang minat jahit baju lelaki, jadi tuan tengok dia ada yang follow. Lepas tu tuan tengok lagi siapa yang minat baju kurung perempuan, tengok siapa yang follow pula kelas ni. Lepas tu tuan tengok lagi siapa yang berminat untuk mengetahui berkenaan dengan mesin-mesin jahitan. Tengok. Jadi daripada sini tuan akan dah dapat tahu kumpulan-kumpulan ni atau individu-individu ni berminat, okey dia ni bahagian lelaki, dia ni bahagian perempuan, dia ni bahagian mesin. Jadi kalau tuan jual mesin, maka mudahlah promote kepada mereka yang jual mesin tadi. Jadi offer-offer yang tertentu. Contohnya, tuan pun buatlah tawaran berkaitan. Untuk yang jual mesin, okey, mesin harga 1,000. Multifunction, boleh jahit baju lelaki, boleh jahit baju perempuan, boleh potong, boleh jahit tepi dan sebagainya. Contohlah, multitasking mesin. Okey, harga hari ni kita bagi hanya RM500 saja. 500 sehingga pukul 12. Okey, untuk orang yang 3 pertama PM saya sekarang juga, contohnya, saya akan bagi harga lagi diskaun hanya RM400 sahaja. Contoh. Jadi mereka pun bekerja-kerja lah nak membeli dengan tuan-tuan. Jadi tuan pun akan dapat sales. Katalah 3 orang tadi. Jadi targetnya bukannya 50. Targetnya mungkin hari tu nak buat 3 sales saja. Jadi tuan-tuan offer, katalah siapa yang membuat pembelian hari ni sehingga pukul 12.30 malam, tuan akan bagi, katalah tuan bagi harga 500. Lepas tu tuan pun tambah lagi. Counter lagi satu offer. Okay, untuk 3 orang yang pertama PM saya sekarang, saya akan bagi harga RM400. Jimat lagi 100. Dah jimat 500, tambah lagi jimat RM100. So, miss RM600 penjimatan dia akan dapat. So, nampak tak? Jadi, tawaran ni, kalau tolak dia rugi. Apa kira PM dululah. At least dia ada PM. So, bila dia ada PM, maka tuan-tuan jalankanlah tuan-tuan punya strategi macam mana nak jadikan dia cash. Okay? So, bila mereka dah jadi customer, Alhamdulillah, tuan, okay, telah berjaya membuat pembelian, contohnya. So, sekarang ni, kita ingin bagi anda hadiah. Okay, hadiahnya ialah untuk ahli. Jika tuan jadi ahli sekarang, tuan akan dapat harga sekian untuk setiap apa saja pembelian yang tuan buat selepas ini. Mereka pun mesti berminat nak jadi ahli. Ataupun, okay, untuk jadi ahli, dapat waranti. Okay, kalau pelanggan biasa waranti 6 bulan. Bila jadi ahli, waranti dia setahun. Nampak tak benefit? So, mereka pun akan jadi ahli. Maka kita offer program keahlian, maka mereka ni mesti akan jadi customer kita. Okay, Puan Fudia bertanya, Tuan, mana lebih okey, awak masuk ke kolom WhatsApp atau Telegram? Okay, dia begini. Okey, dia ada 2 cara. Pertamanya ialah kena tanya kita punya kemahiran. Kemahiran kita close mereka dekat mana? Kemahiran kita close mereka dekat WhatsApp atau kemahiran kita nak close mereka dekat Telegram. Kalau kita punya kemahiran, kalau Telegram pun kita jarang-jarang nak tengok, maka jangan mandai-mandai. Orang kata, bawa mereka pergi ke Telegram. Bawa mereka pergi ke WhatsApp. Telegram ni lebih kepada informasi, perkongsian maklumat dan sebagainya. So, WhatsApp ni, dia lebih kepada kita dah nak boleh close mereka. Sebab mereka ni adalah prospek yang kita kenal. Kita dah tahu minimum kriteria tadi. Jadi kita boleh close mereka dekat WhatsApp. Kalau tuan gunakan Telegram tu, boleh juga sebenarnya, tak ada masalah. Cuma dekat Telegram tu, dia lebih kepada perkongsian maklumat, tingkatkan minat dan sebagainya. Dia akan bertanya kita, just follow kita dan sebagainya. Tapi dekat WhatsApp, kalau saya, pengalaman saya sendiri, dia bergantung. Dia tak semestinya saya punya betul. Ada juga orang punya kepakaran dekat WhatsApp. Ada juga orang punya kepakaran menggunakan email marketing. Dia bergantung kepada cara kita sebenarnya. Tapi saya sendiri, personally, saya selesa close customer dekat WhatsApp. Sebab apa WhatsApp? Satu, saya boleh buat status. Dia selalu baca status saya. Dan juga, saya pun akan selalu follow dia punya status. Contohnya. Okay? Dapat puan? So, ini adalah contoh yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okay, contoh macam dekat Facebook, akhirnya mereka pun jadi klien bila kita buat program keahlian.
Okay. So, itu saja tuan-tuan. So, yang pertama, untuk hari ini, okay, yang saya kongsikan ialah berkenaan dengan trafik dan juga leads. Lepas tu nanti insyaAllah besok, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana untuk kita bina dan urus database dan juga sebenarnya dia dua tajuk yang berlainan. Okay, tak boleh nak habiskan dalam 1 jam sebab dia ada dua tajuk, iaitu satu bina dan urus database, yang kedua bagaimana untuk kita bina prospek dan juga membuat sales. Jadi yang ini saya akan buat besok, satunya lagi saya terpaksa extend ke hari Isnin minggu depan, tajuk yang kedua, sebab bila saya buat kira-kira memang tak boleh nak buat 1 jam, sebabnya rugi. Kalau saya buat 1 jam takut ada maklumat yang saya terpaksa skip. Jadi saya rasa benda tu penting, maka saya cadang tajuk yang kedua ni kita akan buat hari Isnin minggu depan. So besok kita jumpa lagi tuan-tuan. Saya akan kongsikan kepada anda bagaimana untuk membina dan juga urus database. Yang keduanya hari Isnin hadapan bagaimana untuk membina prospek dan juga mengurus untuk membuat sales. Dua perkara ni saya akan kongsikan. So sekiranya ada pertanyaan, saya alu-alukan kepada anda. Saya buka mic dulu supaya anda boleh follow. Kita ada lagi masa lebih kurang 7 minit. Okay tuan, siapa ada pertanyaan saya alukan. Assalamualaikum. Ya tuan. Coach. Nak tanya gitu Coach, berkenaan dengan FM WhatsApp tu, itu akan belajar pada minggu depan lah. Yes. Okay, FM WhatsApp ni kalau dia akan berfungsi sebagai WhatsApp biasa yang saya fahamkan. Maknanya kita boleh buat auto blasting ke atau manual dengan macam WhatsApp biasa? Okay. Dia pertamanya terima kasih pada Tuan Mutalib. Tuan Mutalib pun dia ada PM saya juga. Alhamdulillah. Ini kira Tuan Mutalib ni kira seorang yang proaktif. Okay. Pertamanya begini tuan. Pertamanya untuk FM WhatsApp ni dia adalah sama seperti WhatsApp official, iaitu WhatsApp biasa yang kita pakai, dan juga WhatsApp business. Dia punya function sama. Ciri-ciri dia sama, cuma dia ada tambahan iaitu message scheduler dan juga auto reply. Itu tambahan dia. Okay. Untuk kita blasting, dia tak boleh kita nak buat auto blasting. Dia memang kena manual juga. Auto blasting tadi. Kena ingat bila buat blasting pun ataupun broadcast tadi, dia kena syaratnya ialah kita kena save number dia atau dia save number kita. Tapi dekat WhatsApp FM ni kita boleh PM mereka tanpa kita save number dia. Itu je. Jadi yang keduanya maksud tuan, saya sekiranya kita nak buat auto blasting, dia kena menggunakan software. Dia ada software, ada banyak software dekat pasaran, dan yang tengah trending sekarang ni pun dia panggil Solvy. Itu salah satu software yang tengah trending. Cuma kena ambil kira jugalah bila menggunakan software-software tersebut, maka dia akan tertakluk kepada polisi. Okay, polisi Facebook dan juga polisi WhatsApp. Okay. Untuk FM WhatsApp ni sebenarnya dia anti ban. Number kita ni tak kena ban. Sepanjang saya pakai ni so far tak ada masalah. Tapi jika kita gunakan robot-robot tadilah, software-software tadi ni, maka kita akan tertakluk kepada polisi tadi. Jadi kemungkinan besar kita punya number ini akan boleh kena ban. Termasuklah juga akaun Facebook kita. Jadi kalau tuan dah follow macam contoh Solvy, kena pastikan follow mereka punya panduan dengan trik supaya number tuan tadi tak kena ban ataupun FB tuan tadi tak kena ban. Dua perkara ni penting. Sebab FB pun dia boleh detect kalau kita punya number tu atau akaun kita menggunakan robot. Jadi FM ni fungsi dia macam WhatsApp kita posting macam biasa lah. So umpama macam tu lah. Betul tuan. Dan dia boleh auto reply. Selepas dia reply baru kita forward ke WhatsApp kita yang sebenarnya bila dia final reply tu. Yes. Boleh juga tuan buat macam tu. Yes. Autoresponder untuk FM WhatsApp tu ada berapa kali yang kita boleh buat? Berapa kali setting? Sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke? Tak kisah. Dia tak ada limit. Mana dia boleh berjawab last kali kalau customer baru boleh hala ke tempat lain.
Yes. Dia Ada ke pos pula. yang penting tuan kena structure kan. Kena buat dia punya step by step. Kalau dia kata bagi salam, tuan akan jawab Waalaikumsalam. Lepas tu nanti tuan akan lead dia. Apa kira bila dalam WhatsApp ni kita kena lead customer untuk bertanya. Macam kita kena membuatkan dia bertanya soalan yang kita nak jawab. Itu dalam dalam WhatsApp ni. Sebab kalau tak nanti memang kita kena jawab secara manual. Kalau ada soalan yang luar daripada yang kita nak. Contohnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam puan. Okey, saya Hardi. Boleh saya bantu? Okey, satu berkenaan ataupun tuan ingin tahu lebih lanjut mengenai info apa? Satu, katalah digital class. Kedua, katalah memasak. Ketiga. So dia akan pilih salah satu daripada tiga tu. So bila dia pilih, so dia akan masuk lagi kepada yang kedua. Katalah dia pilih digital class. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, untuk kelas kita ada kelas setiap Isnin dan Rabu ataupun Khamis hingga Sabtu. So dia akan pilih. Ataupun lepas tu ataupun kita bagi tajuk. Tuan nak belajar berkenaan kelas apa? WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Dia akan pilih salah satu. Itu cara kita gunakan auto reply. Kalau tak nanti dia akan keluar daripada tajuk tu, kita kena reply manual. Okey. Maknanya dia FM tu sistem bukan yang Solvay punya. Dia sendiri sistem berjalan ikut kita setup 1, 2, 3 tanpa di the same number dia. Betul. Maksudnya benda tu the same number tu dekat Google Drive lah. Dia akan save dalam handphone kita sebenarnya. Data chatting tu, okay, untuk chatting data ni dia akan save dalam handphone. Dia tak save dalam Google Drive. Jadi kalau kita nak, katalah kita nak tukar pergi ke handphone lain, kita kena copy data dekat dalam WhatsApp tu, kita buka apa file kita tu, file manager, tengok folder FM WhatsApp, dalam tu ada bahagian history chatting, kita kena copy yang tu, kena bawa pergi ke tempat lain. Dia agak manual, dia tak boleh nak save dan restore. Dia tak sama macam WhatsApp biasa dengan WhatsApp business. Sebab tu saya galakkan jangan pakaikan dua number tadilah, pakai number yang baru untuk FM WhatsApp. Mana FM WhatsApp kita tak boleh install dia punya WhatsApp chatting macam biasa ke dalam Google Drive, tak boleh lah. Yes. Dalam Gmail tak boleh. Tak boleh. Dia simpan kat WhatsApp tu sendiri WhatsApp sendiri. Okay. Lepas tu lagi, untuk FM WhatsApp ni, strategi dia macam ni. Okay, macam saya gunakanlah, saya kongsikan yang saya gunakan. Saya akan PM mereka guna FM WhatsApp. So, bila mereka berminat saja, saya akan bagi link yang akan membawa mereka ni pergi ke grup. Katalah kita ada grup, macam contoh digital marketing lah, ada grup digital marketing. So, dia akan masuk dalam grup tu. So, mereka dah jadi prospek sebab mereka minat. Ataupun mungkin, saya akan klik bagi link dia untuk pergi ke WhatsApp business saya. Jadi di mana yang dalam WhatsApp business saya tu, saya dah tahu dah mereka ini adalah prospek. Bukan stranger. So sebab tu dekat FM WhatsApp ni banyaknya stranger. Sebab tu kalau ada orang promote promote apa sajalah, mereka promote, contohlah promote produk tu, produk B, produk C, saya tak risau sebab saya tak perlu nak layan. Sebabnya saya punya prospek semua dekat WhatsApp business. Dekat FM WhatsApp ni ialah stranger saya. Sebab tu kadang ada orang promote, datang kejap lagi promote A, promote B, promote C. Jadi saya tak payah layan sangat maksudnya. Adanya FM WhatsApp tu cuma kita buat sebagai kolam asal dulu lah. Betul tuan. Kita nak tarik mereka pergi ke kolam 1. Kolam 1 maknanya kolam 1 ialah FM WhatsApp lah. No. Dia FM WhatsApp ni, dia begini, kita create satu grup WhatsApp. Okay, katalah kita gunakan nombor bisnes. Okay, kita create guna nombor bisnes. So admin kita ialah nombor bisnes. So FM WhatsApp ni tugas dia pergi mana-mana grup. Dia pergilah grup, katalah tuan ada grup surau, dia masuk grup surau. Lepas tu tuan ada grup alumni, dia masuk grup alumni. Lepas tu tuan ada grup apa sajalah grup yang tuan ada. So dekat dalam grup tu lah nanti sama ada dia boleh post dalam grup tadi jika dibenarkan, ataupun kita PM mereka secara personal. Kita PM satu-satu. Tapi bila mereka PM satu-satu je, bila mereka macam minat saja, ada macam signal berminat, maka mereka akan klik link yang berkaitan, mereka akan dibawa pergi ke kolam kita. Kolam business WhatsApp tadi, ataupun mereka akan PM kita secara personal dekat business WhatsApp. Dapat tak idea tu? Itu untuk FM je lah. Tapi FM tak boleh buat kolam sendiri. FM boleh buat kolam tuan.
Tapi tak show kolam, cuma personal communication sajalah. Yes, On off and on communication. Bila go betul. kolam baru go to WhatsApp business. Yes, betul. Dia Dia macam macam tu lah. macam saya punya kolam, saya ada WhatsApp business dalam kolam tu, saya juga ada WhatsApp FM dalam kolam yang sama. Itu saya buat. Cuma WhatsApp FM ni ada dalam kolam tu, saya tak jadikan dia admin. Kerana saya dah ada 2 admin dalam tu. Apabila satu kolam kena pastikan ada 2 admin lah, supaya kalau kena ban ataupun hilang, at least masih selamat lah kolam tu dalam tangan kita. Dia ada strategi lah. Dia macam WhatsApp ni dia banyak strategi. Cuma kita kena biasa main. Untuk permulaan ni kita akan terkejar-kejar. Lepas tu kita rasa macam dia bila tak sedap tu bila kita tak dapat nak close customer. Seperti apa yang kita harapkan. Dia rasa tak sedap tu yang 2 minggu dah buat dah macam tak ada hasil. 3 minggu tak ada hasil. Dia bukan pasal tak ada hasil. Sebab kita tak faham prospek tak ada lagi. Customer journey tu kita tak faham. Kalau kita dapat identify customer journey ni, maka mudah untuk kita nak close customer. Sebab itulah kenapa 3 minggu, saya dah 3 minggu tak buat ni tapi tak ada sale lah. Siapa tak ada sale? Sebab orang lain tengok boleh buat saja. Tapi kenapa kita tak boleh buat? Kita kena tanya. Dia biasanya sebab kita tak memahami customer journey je. Sebab tu kalau kita faham customer journey, maka penggunaan WhatsApp ni dia akan lebih mudah. Sebab kita dah dapat buat mapping dah sebenarnya. Okey tuan, maknanya kalau summarize FM ni boleh fungsi sebagai 2 faktor lah. Satu, dia pergi grup-grup mana-mana untuk offerkan masuk kolam kita, kita WhatsApp business, ataupun dia pergi blasting untuk auto reply on off, finally bawa balik bisa ke WhatsApp business. Itu function dia, ada 2 function itu. Betul. Dia sebenarnya ada banyak function lagi lah. Cuma yang apa tuan sebutan tu kira menepati lah sebahagian daripada function FM WhatsApp tadi. Aku saya clear lah. Maknanya saya tahu apa nak buat sekarang lah. Maknanya FM tu should be on the second phone, bukan first phone. Betul. Second. Yes, betul. FM WhatsApp ni bukannya yang perlu kita pegang selalu. Itu kena ingat. FM WhatsApp ni kena ingat ada dua benda. Ada passive dengan aktif. So FM WhatsApp ni adalah passive yang kita sentuh mungkin sehari sekali je atau 2 hari sekali. Tapi business ni adalah yang kita sentuh hari-hari sepanjang masa. Sebab di situ adalah prospek. Dekat FM WhatsApp ni, dia pergi cari sana, pergi cari sini, lepas tu kita buat auto reply. Kalau dia berminat saja dia akan klik link tu nanti. Dia klik link tu saja dia akan terus pergi ke WhatsApp business kita dah. Itu saja cara dia. Okey tuan, sekarang saya tanyalah. Okey, link yang tuan bagi communication tu dalam phone A. Di dalam phone B ni dia ada FM tapi cuma ada nombor, belum appear di FM lagi lah. Jadi macam mana link tu nak transfer ke B tu? Platform mana? Nak jadi benda wujud kat sana. Okay. Adakah perlu wujud dia sebagai WhatsApp biasa dulu ke wujud sebagai standalone kat sana tu? Kita transfer link, dia klik, baru dia pergi sana ke atau macam mana? Tuan faham tak? Tuan ulang sekali lagi. Saya takut saya tersilap maksud dia. Sekali tuan ulang kat phone saya ada phone number yang tuan bagi dia punya link untuk buat FM WhatsApp tu. Dia bagi masuk phone A. Tapi FM yang nombor tu, standby untuk FM tu pada phone B. Bagaimana saya nak hantar information ni ke phone B tapi benda tu tak wujud lagi? Adakah yang phone number untuk SM tu untuk jadi FM WhatsApp tu dia adakah WhatsApp business ke WhatsApp biasa adakah bentuk tu baru dia saya hantar ke masuk phone B WhatsApp dia aktifkan baru tu dia pindah ke FM daripada WhatsApp biasa yang kedua tu. Okey. Saya rasa saya dapat. Kalau saya silap nanti tuan betulkan. Okey, pertamanya tuan punya situasi tu tuan ada 2 handphone. Okey, katalah 2 handphone ni ada 2 SIM card dah. Handphone yang B pun ada 2 SIM card contohnya. So dekat handphone A ni tuan ada WhatsApp biasa, WhatsApp business dan tuan install WhatsApp FM dekat situ, dekat handphone A. So dekat handphone B ni nombor FM WhatsApp saja. Tak ada aplikasi WhatsApp. Betul tak tuan? Phone B cuma ada nombor saja. Nombor saja betul. Software tak ada. Pada phone nombor 1 tu
dia pula cuma ada WhatsApp biasa, WhatsApp business. Dan WhatsApp business tu saya terima tuan punya mesej untuk klik untuk dapat FM WhatsApp. Jadi Okey. benda tu berada kat sini. Macam mana nak pindah ke B supaya number tu boleh gunakan FM, atau B tu kena install WhatsApp biasa dulu? Okey. So persoalan dia ialah jika tuan nak adakan WhatsApp dekat phone B, maka tuan kena install WhatsApp berkaitan dekat phone B. Okey, dengan nombor yang ada dekat phone B lah. Okey, dia tak ada sekatan. Walaupun kita ada 2 SIM card, kita boleh install 4 WhatsApp dalam phone A. Tapi dengan syarat 4-4 nombor WhatsApp ni kena berbeza. Dia tak boleh nombor yang sama. Dia tak boleh satu nombor install dekat personal, lepas tu install lagi dekat business, atau install lagi dekat FM. Dia tak boleh. Dia kena satu WhatsApp, satu number saja. Okay. Jadi sekiranya dekat phone B tu tak ada aplikasi WhatsApp, memang tuan kena install aplikasi WhatsApp. Contohlah FM WhatsApp tadi, tuan nak install kat sana. Jadi automatically FM WhatsApp dekat phone A ni dia akan disable. Sebab number tu telah digunakan dekat phone B. Itu maksud dia. Jadi tuan kena decide awal-awal tuan nak pakai WhatsApp ni dekat mana. Sama ada dekat phone A nak pakai ataupun phone B pun nak pakai WhatsApp. Macam saya ada orang dia selesa semua dia nak pakai satu phone saja. Ada orang juga dia selesa dia boleh manage dua phone. Maksudnya dua WhatsApp dekat phone A, so WhatsApp FM tu dia asingkan dekat phone B. Dia buat macam tu sebab dia tak nak pening dalam satu handphone nak kena layan. Ada orang dia selesa dalam satu phone. Jadi maksudnya tuan kena decide mana nak kena asingkan. Okay, soalan saya tu, kalau macam WhatsApp biasa tu, kita boleh go app application, kita klik, dia akan masuk lah. Tapi FM WhatsApp tu, saya kena klik pada link yang tuan bagi tu. Tapi pada phone B, dia tak ada yang phone tu belum diaktifkan lagi. Belum diaktifkan lagi mana-mana WhatsApp, dia tak ada. Adakah saya perlu wujudkan WhatsApp khas untuk dia dulu, transferkan link, baru klik, baru saya migrate? Betul. Okay, kalau macam tu tak apa, tuan boleh emailkan link tu dalam email tuan, buka dekat phone yang kedua. Lepas tu dekat phone yang kedua tu download balik software tadi. Oh, pakai through email lah. Yes, through email, yes. Jika dia aktif, baru minta nombor, baru kita bagi nombor berkenaan. Betul. Dia ada juga, boleh juga guna Play Store. Cuma Play Store ni dia ada banyak jenis WhatsApp FM. Macam saya pun saya tak pasti mana satu yang saya pakai. Saya selesa pakai yang melalui yang saya bagi itulah kepada tuan tu, itu yang saya selesa pakai. Sebab bila ada update dia akan terus link dengan Telegram. Okey, kalau ada nombor lain pada phone B tu, saya just hantar link pada phone B punya WhatsApp. Dekat WhatsApp dia klik, dia activate kat sana, dia minta nombor, baru bagi nombor WhatsApp yang sebenar kat situ. Boleh juga tuan. Okey, saya buat macam tu, dia selamat lah. Okey. So terima kasih. Ada pertanyaan lain daripada kawan-kawan kita? Ada tuan, nak tanya juga. Okey puan. Tuan, macam ni tadi tuan kata kita ada dalam satu phone tu boleh ada WhatsApp biasa, WhatsApp business dengan WhatsApp yang satu lagi, WhatsApp apa? FM tu, FM tu. Tapi kita pakai number asing-asing kan? Betul. Maksudnya dalam satu phone tu dia ada dua SIM. Saya masih lagi tak faham macam mana nak buat tu tuan. Okay. Nak masukkan, confused dengan tengok Cik Mutalib tanya. Okey, tak apa. Cik Mutalib ni dia dah advance dah sebenarnya. Tak apa puan. Itu sebab kita buat kelas macam ni. Okey, dia begini. Kalau kita dekat handphone kita biasa ada 2 SIM card je. Lepas tu kita ada 2 WhatsApp, betul tak? Ya. Itu WhatsApp personal dengan WhatsApp business. Ya. Okay. Jadi sekarang ni kita nak install WhatsApp yang ketiga, iaitu FM WhatsApp. So kita masuk install FM WhatsApp, lepas tu dia minta number, betul tak? Ya. Jadi apa kita nak buat, kita keluarkan salah satu SIM card kita. Okey, SIM card kita, masukkan SIM card yang ketiga tadi dulu. Okay, bila kita dah masukkan SIM card yang ketiga, maka dia akan hantar TAC number ke dalam SIM card tu. Dan kita pun key in lah TAC number ke dalam FM WhatsApp. Dan dia pun dah boleh pakai. So, bila dah boleh pakai, tuan keluarkan SIM card yang ketiga tadi, masukkan balik SIM card yang kedua tu. Itu cara yang faham
macam kita buat apa ni WhatsApp business tu jugalah kan. Betul, sama. Kita boleh keluarkan yang WhatsApp business tu. Betul. Ataupun yang keduanya, pasang saja SIM card yang ketiga tu dekat mana-mana phone dulu. Handphone biasa pun boleh, handphone yang tak ada internet pun boleh, pasang je kat situ. So nanti kita install, dia akan minta TSC number, nanti tengok dekat handphone yang satu lagi tu ada tak dapat TSC number. Nanti ambil nombor tu, key in balik ke FM WhatsApp. Ini tuan tak faham. Okay. Kita masukkan. Pertama kita ada handphone dah sekarang. Puan ada handphone, katalah handphone Oppo sekarang. Lepas tu Puan juga ada handphone Nokia. Okay. SIM card yang ketiga tadi tu Puan masukkan dalam handphone Nokia. Okay. Lepas tu dekat handphone Oppo ni Puan install lah FM WhatsApp tadi. Lepas tu dia pun akan minta TAC number. Oh, apa ni maksudnya install dari phone yang ketiga tu kan? Apa ni tu kan? Handphone yang pertama, handphone Oppo tu install je FM WhatsApp kat situ. Handphone pertama, okey, okey. TAC number tu nanti tengok dekat handphone Nokia tadi. Faham. Jadi lepas tu bila dah aktif dah, bila FM WhatsApp ni dah aktif, number tadi tu tak perlu kacau pun tak apa. Tak pakai pun tak apa dah. Sebab yang penting number FM WhatsApp tu dah aktif dah. Ada cuma dia. Cuma untuk pastikan number tu kita pegang, tu sebab saya recommendkan pakai One XOX. Kerana number ni 2 tahun tak payah top up dah. Kiranya number ketiga ni tak payah fikir selama 2 tahun nak top up. Sebab kalau kata 4 bulan Puan tak top up, katalah pakai telco lain kan, nanti number tu terminate, lepas tu dia akan jadi recycle. Bila orang beli saja, dia aktifkan WhatsApp dekat handphone dia, maka mana-mana WhatsApp yang ada dekat handphone Puan tadi tu, dia akan automatik mati. Sebab kiranya maksudnya tuan, maksudnya yang XOX tu kita boleh gunakan untuk yang FM tu, number tu. Betul. Okey, faham. Top up 30 lah minimum untuk dapatkan 28 bulan tadi. Faham tuan. Terima kasih. PM dengan admin, nanti mereka akan bantu. Okey. Terima kasih tuan. So mudah saja kan? Okey, terima kasih Tuan UMN. Thank you atas pencerahan. Puan Syarul Baria memang SI. Apa tu Puan? Puan Syarul Baria ada pertanyaan ke? Tanya boleh? Memang SIM card XOX untuk FM WhatsApp kan? Okey, kejap ada saya jawab Puan Syarul Baria. Okey, untuk One XOX ni boleh gunakan untuk FM WhatsApp. Cuma dia dalam plan XOX ni pun ada banyak. Dia ada prepaid, dia ada postpaid. Kalau kata nak pakai macam saya sekarang ni, kadang saya pakai internet XOX untuk internet kalau saya punya saya punya times dekat rumah ni down. Jadi ada plan postpaid, ada plan prepaid. Itu kena tanya dengan admin lah masing-masing. Tuan nak tanya sikit tuan. Yes. Pasal nombor kan pada phone kita boleh dapat install 4 jenis WhatsApp. Biasa, business, FN dan clone. Yang clone tu, maksud clone tu apa sebenarnya? Clone ada clone jadi WhatsApp business lagi satu ke, atau WhatsApp biasa tu lagi, atau macam mana? Okey. Untuk WhatsApp clone ni sebenarnya dia adalah satu aplikasi yang sama seperti WhatsApp biasa. Cuma dia duplicate WhatsApp tu. Tapi bukan dia duplicate, maksudnya nombor tu ada dua, nombor tu boleh pakai dua WhatsApp. Tak. Walaupun dia nama WhatsApp clone, dia memerlukan satu lagi nombor lain. Tapi bentuk dia kira WhatsApp biasa ke atau WhatsApp business? Dia WhatsApp biasa. Keberadaan dia. WhatsApp biasa. WhatsApp biasa. Yes. Okey. Itu macam mana install WhatsApp clone pula tu? Okey, WhatsApp clone ni kalau macam Oppo, tuan pergi ke setting, dekat setting tu cari ada nama clone. Dia ada aplikasi, lepas tu dia ada clone. Di situ dia boleh clone WhatsApp, dia boleh clone FB, dia boleh clone Telegram, dia boleh clone Instagram. Samsung tak ada lah facility tu. Samsung saya tak pasti. Dulu saya pakai Samsung. Sekarang ni Oppo tengah famous sebab kamera mungkin. Jadi Samsung tu dia dah kurang sikit. Tak pasti Samsungnya.
Oh, makna Oppo dia ada satu dia panggil clone. Dia bagi clone, yes. Macam buat kita tekan clone ke atau macam mana tu? Kita aktifkan je. Kita aktifkan saja, dia akan terus automatic keluar icon clone tu dekat depan handphone nanti. Oh, okey. Dia macam disable lah. Kita disable, enable. Bila kita enable saja, dia akan keluar. Itu bagian setting ah. Dekat setting. Okey, terima kasih. Pertanyaan Puan Syarul Baria, kena top up 30 untuk, yes betul Puan. Kena bila SIM card baru sampai tadi, so nanti besok aktifkan SIM card tu, lepas aktif saja dalam masa 10 hari top up 30 untuk langgan welcome deal supaya dapat 28 bulan tadi. Nanti PM je dengan admin tadi Puan. Mereka akan bantu. Okay, pertanyaan Puan Mardiana. Tuan, contohlah FB page kita jual tudung untuk awareness resepi masakan. Okey ke? Jadi, okay, FB page kena tengok. Kalau FB page personal, tak ada masalah. Macam-macam kita boleh jual lah. Ataupun FB tu macam kita jadikan kedai, tak ada masalah. Cuma kalau kata FB tu fokus dia pada tudung, maka lebih moleknya kita cerita pasal tudung je lah. Tutorial dan sebagainya. So, untuk resepi masakan ni lebih kepada perkongsian. Kita buat share situ, kongsi sambil-sambil. Tapi kena ada caption lah. Apa caption yang bersesuaian. Rasa lapar pula hari ni. Tapi jangan lupa selitkan berkenaan tudung. Rasa lapar pula hari ni. Lepas belek-belek tudung, pasal lapar. Ni nak kongsikan menu masakan untuk anda. Boleh? Gitu. Okay? Dah aktifkan. Okay, nanti Puan PM dengan admin lah. InsyaAllah nanti mereka akan bantu Puan macam mana untuk dapatkan 28 bulan. Okay. So, okay, itu saja Puan. Tuan-tuan, hari ini saya ingat perkongsian kita. Hari ini dah hari Rabu. Rasa kejap saja kan. Isnin hingga Rabu. Lepas tu nanti Isnin lagi. Tu masa dah berlalu lah. Jadi, hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. So, besok ada kelas kita, bina database. Yang keduanya ialah bina prospek dan buat sales. So, itu saja daripada saya. Sekiranya ada pertanyaan, tak apa. PM saja dengan kita punya team. Mereka akan membantu anda bagaimana untuk anda mahir dalam digital marketing. InsyaAllah. Itu adalah memang kita punya hasrat untuk bantu anda semua. So, itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda semua dikurniakan kesihatan yang baik, keafiatan dunia dan akhirat, kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dilindungi daripada COVID-19. Dan itu kita tangguh dengan salawat dan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu was solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih Puan Mardiana. Terima kasih Tuan Lee Yuktin, Ustaz MN, Tuan Mutalib, Puan Yanti, Tuan Haryadi, Tuan Wan Ainuddin, Sazwani, Ismail, Puan Mardiana, Fudia, Megat dan juga Puadah. Terima kasih pada anda semua. InsyaAllah kita jumpa esok malam. Assalamualaikum.